Lupa di kelas. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, Waalaikumsalam. okey bagus. Kalau ada apa-apa cikgu kamu respon Karena buka kamera tak apa tapi respon dengan mulut dengan menggunakan button tangan tu. So cikgu harap apa cikgu mengajar ni kamu dengar betul, respon kalau tak tahu Okey, so kita dah belajar tentang tajuk baik ibu. Okay, kita belajar tajuk apa? Elektromagnetan So kita tahu ada dua jenis magnet dalam pembelajaran kita ni, iaitu magnet kekal dan magnet semula jadi. Magnet kekal dan magnet buatan. Iaitu buatan tu ini ada arus Magnet semula jadi tu iaitu ada utara dan selatan. Ingat lagi? Okay, cikgu imbas kembali iaitu tentang elektromagnet kita belajar. Dan kita belajar tentang hukum tangan kanan Feynman. Hukum genggaman tangan kanan. Yang mana ada dua function menggunakan genggaman tangan kanan. Function pertama iaitu ini adalah laluan arus, ini adalah laluan medan magnet. Untuk cari laluan magnet dipusing kat mana. Okay, satu lagi hukum genggaman tangan kanan juga boleh kita cari utara dan selatan, di mana arus yang empat tangan ni, jari ni, yang ini adalah arah utara. Okay, dah belajar itu Dan kita juga belajar tentang daya gerakan daya gerakan pada konduktor. Ini gunakan hukum tangan kiri Feynman. Bentuk ni. Dan cikgu ajar kamu tentang apa flux kan. Di mana dia bergerak ikut roundbox semua tu kan. Ingat lagi? Okay. Kalau suruh lukis, kamu lukis dengan mudah. Dan hari ini kita belajar tentang aruhan elektromagnet. Kita gunakan hukum tangan Feynman kanan. Tadi kiri. Kanan. Kanan ni mengeluarkan elektrik. Kiri ni menghasilkan gerakan. Okay, ingat Kiri ni kita nak tengok daya tu ke mana. Okay, tapi untuk yang kanan ni apa benda? Nak cari apa? Nak cari arus yang keluar. Okay, kita tengok So kita cikgu present dulu. Okay, kalau kamu ada buat bacaan bagus. So tak payah kamu tercengar-cengar apa yang cikgu cakap. Okay, aruhan elektromagnet. Satu proses menghasilkan arus elektrik. Nampak tak presentation cikgu? Nampak? Okey. Aruhan elektromagnet satu proses menghasilkan arus elektrik dengan mengubahkan magnet-magnet. Okey. Seperti mana cikgu sebut hari itu sebelum cikgu habiskan pelajaran cikgu belajar last kali, di mana elektrik terhasil daripada dua cara. Yang biasa dua cara diguna. Cara pertama adalah mengeluarkan daripada aruhan elektromagnet ni. Di mana aruhan elektromagnet ni dia keluar untuk menghasilkan tenaga elektrik. Cara yang kedua kita gunakan tenaga solar. Okey. Kamu tahu kan macam contohnya yang kamu tahu mengeluarkan elektrik yang kamu nampak yang sekarang ni kan. Ada yang kata gunakan kincir angin menghasilkan elektrik. Hidroelektrik kan, di empangan pun menghasilkan elektrik. Betul tak? Betul apa lagi? Biogesim menghasilkan elektrik. Apa lagi? Kan semua macam sebenarnya benda itu adalah daripada aruhan elektromagnet. Di mana terjadinya seperti dynamo. Tahu dynamo? Kamu tahu tak dynamo apa? Siapa tahu dynamo? Angkat tangan? Angkat tangan. Angkat tangan. Afiq, kamera dah buka tu. Malu sikit. Afiq dah buat titik. Okay. Pakailah baju. Okay. So, siapa yang tahu dynamo? Angkat tangan. Dynamo. Semua tahu Tahu tak dynamo? Dynamo tu biasanya kita letak dekat basikal. Sekarang tak letak dah. Sekarang dia pakai bateri semua kan. So dynamo tu bila kita pusing tayar, dynamo tu menghasilkan arus elektrik. Itu dipanggil arus aruhan elektromagnet. Okay. Boleh faham? Dynamo? Cikgu ada lukisan. Cikgu ada dalam nota juga ada. Okay, dynamo adalah aruhan elektromagnet. Okay. Okay. So, apa benda contohnya empangan hidroelektrik. Tahu empangan benda dikenyir tu, pasal kenyir tu. Air mengalir melalui satu lorong dan air tu masa dalam lorong tu dia memutar tubing. Tubing itu memutar, dia memutar dan menghasilkan dia memutar di sekeliling magnet. Magnet itu menghasilkan elektrik. Semua penjana-jana kuasa adalah menggunakan tubing untuk menghasilkan aruhan elektromagnet. Aruhan elektromagnet ni cikgu ulang sekali, itu adalah arus elektrik yang terhasil. Yang kedua, di mana kita gunakan tenaga solar untuk menghasilkan elektrik. Okay, ada dua cara sebenarnya.
yang cikgu nampak lah. Yang pertama tadi cikgu yang banyakkan arus elektromagnet. Kincir angin, tubing, biogeosim, tu apa tenaga nuklear kan, reaktor tu kan, semua menghasilkan elektrisiti daripada pemusingan tubing dynamo tu. Okey, diteruskan, arus elektrik yang terasir dikenali sebagai arus aruhan. Okey, dihasil daripada pusingan tadi ya. Okey, mari kita lihat. Contoh ni. Ini magnet, okey, magnet kekal, kena ada magnet kekal, kena ada wajib. Yang kedua ada solenoid. Solenoid ni kamu tahu kan? Iaitu gelungan-gelungan tu. Okey, bila cikgu tolak magnet itu ke dalam gelung ini, terjadi satu bacaan ni, galvanometer. Galvanometer. Dia panggil galvanometer, jangan terkejut. Ini adalah galvanometer untuk menghasilkan tindak balas daripada ini. Apa terjadi sini? Kita tahu bahawa magnet ini, okay, dia ada flux daripada utara masuk ke selatan. Ingat lagi? Ni tiga bintang itu, ingat lagi? Dia ada bentuk flux. Dia ada flux. Banyak ni, penuh. Apa terjadi bila kamu gerak-gerakkan magnet ni? Secara teori besi ni memotong flux dia. Nampak tak? Besi ni terpotong. Kamu gerak kan? Jadi adalah tindak balas daripada galvanometer ini. Maksudnya ada pengaliran satu arus yang mengalir dalam dawai berkenaan. Boleh tangkap sekarang ni? Boleh faham sikit Okay, teruskan. So proses dengan jarum galvanometer atau ejaan barometer menunjukkan adanya arus yang mengalir dalam gelung itu. Okay. Kita tahu yang kamu tahu sekarang ni kamu guna pakai jalan elektrik. Kan? Di mana dekat dalam Swiss, dekat kotak Swiss kamu kan ada elektrik. Kamu tahu elektrik datang mana? Itu datang daripada sini. Okay. Ni konsep asas semua ni ialah konsep asas iaitu bagaimana elektrik itu terhasil. Iaitu dari segi pemotongan flux. Nanti kita teruskan nota cikgu. Sebagai contohnya, okay, kita ada satu dawai konduktor. Dawai tentang konduktor maknanya dawai besi tak boleh pakai kayu, tak boleh pakai yang tak konduktor Contohnya, kita tahu utara selatan, ingat lagi ukuran termin kiri di mana flux itu akan keluar daripada utara masuk ke dalam selatan. Ingat lagi? Okay, ini semua dah belajar. Utara masuk selatan ni. Flux, reflux dipanggil flux. F-L-U-K-S. Flux iaitu dia tahu dipanggil sebagai medan magnet. Okay, boleh juga dipanggil sebagai magnet. Memang magnet pun. Flux itu bahasa English. Okay, cuba tengok Ini adalah dawai yang cikgu cakap tadi tu. Jika cikgu ada buat gerakan atas bawah, apa jadi? Macam pisau memotong benang. Okay. Maksudnya ada potongan. Okay. Bila potong seperti air dicincang takkan putus. Ingat lagi? Tanya ibu ya. Okay. Seperti air cincang takkan putus kan. Cincang air tak putus kan. Maksudnya bila potong, okay, flux tu masih lagi mengalir. Okay. Tetapi ada pergerakan masuk ke dalam dawai ni yang menghasilkan elektrik. Okay. Itu dipanggil aruhan elektromagnet. Okay, atau magnet digerakkan bagi menghasilkan arus elektrik dalam konduktor. Okay, cuba kita statikkan dawai ni. Okay, magnet boleh bergerak atas bawah. Sama juga, dia terpotong sendiri. Kita tak pisau lah, kita tak dengan benang kan. Memang terpotong. Maknanya ada pergerakan. Pendek kata, jika ada pergerakan, maka ada pemotongan flux. Maka arus tadi tu masuk ke dalam dawai ini untuk menghasilkan arus aruhan elektromagnet. So, jika konduktor digerakkan dalam magnet, arus elektrik akan terhasil dalam konduktor yang cikgu sebut tadi. Cikgu ulang sekali lagi. Okay, tahu utara selatan ini ada dia punya medan. Kejap susah betul nak cikgu nak susu pula. Kita pause ya.
Okey, masih sama cikgu angkat tangan. Semua ada? Okey, kita sambung. Minta maaf sorry, maklumlah bekerja dalam rumah macam tu. Sekali ulang sekali lagi Aluran elektromagnet berlaku apabila ada pemotongan flux. Bagaikan dawai ini adalah pisau, potong benang-benang sini. Benang ni adalah daripada utara ke selatan. Ingat lagi arah dia. Ni semua dah belajar. Utara selatan. Okey, potong aja dia akan terpotong termasuk dalam konduktor ni. Okey, dan menghasilkan arus aruhan elektromagnet. Arus-aruhan elektromagnet. Okay. So kadar arus diperhatikan dalam menggunakan galvanometer. Maksudnya kalau kamu sambungkan dengan galvanometer, galvanometer akan terhasil satu pemesongan kiri kanan. Kiri kanan sebab apa? Sebab kamu potong kiri atas bawah kan. Okay. So konsep perjalanan arus aruhan berdasarkan pemotongan flux magnet yang juga sebut tadi, lebih banyak flux magnet dipotong, lebih besar magnitude arus aruhan terhasil. Okay, nampak dia buat pergerakan, tak tahu berapa volt di sini. Memang volt sangat rendah lah. Tapi kalau banyak flux yang terpotong, okay, banyak pergerakan yang laju, maka terhasillah satu voltan kuantiti voltan yang sangat tinggi. So magnet dan konduktor pegun. Apa terjadi kalau kedua-duanya tak bergerak? Kalau tak bergerak, ini cerita dia. Tiada pergerakan, maka tiada pergerakan, tiada apa pun yang keluar daripada arus elektromagnet, tiada arus yang masuk. Okey, maksudnya kosong. Okey, maksudnya pendek kata dia tidak bergerak, maka tiada pemotongan flux. Tiada pemotongan flux, maka tiada yang pergerakan, maka arusnya kosong. Okey, tiada pemesongan jarum galvanometer yang juga sebut tadi, tiada arus aruhan yang terhasil. Ini kerana tiada pemotongan flux. Ingat kalau terpotong baru ada arus elektromagnet. Okey, konduktor digerakkan ke atas dan ke bawah. Nampak? Kalau ke atas dia pergi ke kiri. Ke kiri. Okey, kalau ke bawah dia akan pergi ke kanan. Okey. Kalau dia ke bawah kanan, nampak tu? So sebab tu dia bergerak potong atas ke atas bawah, dia gunakan dawai tu potongnya tu, maka dia akan bergerak ke atas ke kanan. Maksudnya ada arus yang mengalir Okey, ni adalah satu binaan konsep asasnya. Kita tengok yang konsep yang kompleks di mana ada turbine. Turbine tu memusar sentiasa, contoh di hidroelektrik. Hidroelektrik di empang kenyir di mana arus mengalir sentiasa pusingan, sentiasa pergerakan berlaku. Sentiasa memotong flux di situ dan menghasilkan elektromagnet, aruhan elektromagnet. So, kalau cerita ni kalau kita bawa konduktor tu masuk keluar macam ni maksudnya tiada pemotongan flux. Ingat tiada pemotongan flux maknanya tiada pergerakan galvanometer, maka tiada arus yang terhasil. So konduktor digerakkan ke atas bawah dengan laju. Tadi biasa dengan kelajuan. Dengan kelajuan maka tadi kat sini kan tergerak atas bawah kan. Tapi kalau dengan laju kan banyak lagi potong, maka terhasillah arus yang sangat tinggi. Okey, pengalihan arus elektromagnet lebih banyak di situ. Okey, lebih besar pemasukan arus elektromagnet, lebih banyak arus aruhan terhasil. Ini lebih banyak pemotongan flux. Ingat, keyword je lah pemotongan flux yang banyak, maka arus aruhan elektromagnet akan terhasil lebih banyak. Okey, kesimpulannya, apa yang cikgu sebut tadi ada beberapa kesimpulan di sini, ada 3. Iaitu pertama, kalau kamu gunakan konduktor tu masuk keluar, dia tahu bahawa flux itu adalah terlentang, masuk keluar mana tiada pergerakan. Tiada ada pergerakan tapi tiada pemotongan flux. Kalau yang ni kalau terpotong semua benang-benang yang cikgu sebut tadi tu, potong, maka ada pergerakan, maksudnya ada pemotongan flux. Maka ada arus aruhan elektromagnet. Lagi laju, maka bertambah lagi lah pemotongan flux itu lagi bertambah. Okey, tengok penerangan dia. Kalau tiada pemotongan berlakunya pergerakan tetapi pergerakan itu tidak memotongkan flux tadi maka tiada arus yang terhasil. Yang kedua, kita potong atas bawah, terpotonglah sebenarnya magnet itu ataupun flux itu, maka arus elektromagnet itu terhasil. Okey, yang ketiga, lagi laju kamu potong, okey, maka magnitude lebih banyak terhasil daripada pemotongan flux tadi. Okey, itu dipanggil sebagai hukum Faraday. Okey, ingat hukum Faraday kena ambil notes. Okey, sebab ada dalam exam dia minta kamu definisikan hukum Faraday. Hukum Faraday adalah berkadar terus. Arus DGE itu ialah voltan. Voltan yang keluar adalah berkadar langsung dengan
kadar pemotongan flux. Itu flux flux yang terpotong flux pemotongan flux, okey. So dia berkadar terus. Maknanya lebih laju kamu bergerak, lagi laju, lagi banyaklah DG terhasil. Dia DGE bukannya beza keupayaan. DGE adalah arus terus di mana dia menghasilkan arus terus untuk menghasilkan arus terus. Yang hasilkan arus terus, maka terhasillah voltan di situ. Ingat lagi DGE dengan voltan Australian? Jangan lupa pula DGE. Satu lagi beza keupayaan. Kedua-duanya adalah voltan voltan. Sama je tapi bezanya adalah ini dalam bateri, ini di litar yang dalam soket dinding biasanya beza keupayaan dia bekalan arus dia sentiasa. Tapi DGE ni ada apa? Rintangan dalam. Maknanya makin lama makin habis. Kalau kamu beli 9 volt, tak semesti dapat 9 volt mungkin 8 point something. Tapi kalau kamu buka 9 volt, sentiasa ada 9 volt. Nampak tak? Itu perbezaan DGE dengan beza keupayaan. DGE ni Inggeris sekali, contohnya seperti sel bateri ataupun dynamo. Dynamo pun boleh menyebabkan penurunan kadar arus aruhan elektromagnet. Okey, faktor-faktor yang mengenai. Okey, tolong catat ini. Faktor-faktor ni biasanya keluar dalam soalan struktur. Okey, faktor-faktor yang mengenai. Ingat lagi. Cikgu ulang sekali lagi pada kita belajar tentang elektromagnet. Apa yang menyebabkan elektromagnet itu kuat? 3 faktor. Pertama, bilangan lilitan. Betul? Yang kedua apa? Tinggikan arus. Betul? Yang ketiga adalah besi teras lembut. Ini adalah faktor yang mempengaruhi elektromagnet. Tapi apa faktor yang mempengaruhi magnitude yang teraruh? Okey, pertama of course yang ni diperlukan. Yang kedua, okey, kekuatan magnet-magnet. Kekuatan magnet-magnet adalah apabila kekuatan magnet bertambah, okey. Kekuatan magnet-magnet adalah dasar daripada 3 benda cikgu sebut atas tadi Kekuatan magnet-magnet adalah 3 faktor ni, iaitu lilitan bertambah, arus ditambah, besi teras lembut digunakan. Okey, faktor yang kedua untuk hasilkan kekuatan magnet. Ingat ni, kalau kamu engineer ni kamu nak hasilkan elektrik, macam ni cara dia. Yang kedua adalah dia tunjuk gambar So magnetic chain dan macam maksudnya kalau magnet tu kuat magnet kuat, ini gunakan magnet kekal. Yang ni adalah bukan magnet kekal, ini adalah magnet buatan Tapi kalau ikutkan dalam empangan tu dia tak pakai magnet kekal tau, dia pakai magnet semula jadi. Okey, tak apa, kita guna magnet kekal dulu untuk pemahaman kamu. Okey, kalau magnet kekal yang satu ni maksudnya magnet ni kurang daripada sini lah. So dah 2 ni mana magnet kuat. Okey, kalau kamu gerakkan ke dalam masuk, keluar masuk kan, ada pergerakan, pemotongan flux berlaku, maka yang ni lebih besar daripada yang ni. Okay, yang ni lebih besar Maksudnya dari segi kekuatan magnet. Faktor yang kedua, hal laju relatif. Semakin laju pergerakan konduktor atau pergerakan magnet, semakin besar kadar pemotongan flux, maka semakin besarlah pula magnitude arus aruhan. Kita sebut tadi, ada gambar? Okey, ada gambar. Maksudnya kalau kamu masuk dalam keadaan laju masuk perlahan. Tapi kalau ni okey, laju, masa berlakunya pemotongan flux yang sangat tinggi, maka hasillah pemotongan flux itu, daripada pemotongan flux itu menghasilkan magnitude arus aruhan elektromagnet yang tinggi. Contohnya kalau ni keluar 1 volt, ni keluar 4 volt contohnya. Okey. Okey, lagi laju lagi bagus. Okey, bilangan lilitan gelung. Kita sebut tadi, dia juga mempengaruhi kekuatan arus elektromagnet, iaitu lilitan. Lagi banyak solenoid dihasilkan, maka lebih banyak pemotongan. Bayangkan ini di magnet ni ada dia punya medan dia. Nampak tak? Ingat lagi medan dia. Di mana medan tu keluar daripada utara masuk ke selatan. Ingat utara masuk ke selatan. Kalau magnet yang menggunakan arus daripada terminal positif pergi ke terminal negatif kan. Kalau yang magnet kekal ni daripada utara ke selatan. Okey, kalau kita masukkan dalam ni, so medan ni akan terpotong. Lagi banyak pisau, ini dua pisau ini, dia banyak pisau lagi banyak ia terpotong, maka arus magnitude dia pun makin besar. Aruhan elektrik yang keluar produce akan lagi besar. Okey, faham Faktor yang ketiga settle. Okey, masuk latihan lah ni. Sebandingkan Raja P dan Q, apa yang kamu boleh bandingkan? Nak bandingkan apa?
dari segi lilitan. Betul? Ni 2, ni 1. Okey. So nak jawab macam mana? Apa yang dibandingkan? Iaitu lilitan gegelung rajah P kurang berbanding dengan rajah Q. Cikgu Mai tulis. Okey, lebih kurang je lah. Okey. Titik. Itu baru kata bandingan. Apa yang terjadi di sini? Di mana perbandingan yang kedua, galvanometer. Okey. Tengok ini pula bandingkan. Rajah P kurang berbanding dengan Q. Betul tak? Apa lagi? Dia cakap bandingkan, kebandingkan saja. Okey. Bandingkan saja. Apa lagi? Ini masuk apa? Arus arohan elektromagnet rajah P kurang daripada Q. 3 perbandingan cikgu dapat. Okey. So nyatakan hubungan antara lilitan solenoid dengan magnetite. Dia nampak di sini hubungan ni apa? Lagi banyak, lagi tinggi lilitan, maka lagi tinggi magnetite. Arus arohan. Faham? Kacau lah Cikgu Rahia ni. Okay? Boleh faham Ini dia berkadar terus. Ataupun kalau senang dia. Bilangan lilitan solenoid berkadar terus dengan magnetite arus arohan pun boleh. Sebab apa? Soalan ni cakap hubungan. Cakap tentang soalan hubungan ada 2 jawapan je. Berkadar terus atau berkadar songsang. Okay, boleh faham? Angkat tangan. Kalau kamu tak faham, cakap terus. Cikgu tak nak berhenti ni. Kalau kamu tak cakap, cikgu tak berhenti. Afiq, ada lagi tak tu? Afiq, ada? Okay. Ada. Okay. Teruskan. So ni kalau ni lah. Okay, bilangan. Teruskanlah. Sama je macam cikgu sebut tadi. So, kalau yang ni pula, nyatakan apakah yang berlaku pada jarum galvanometer apabila konduktor dalam keadaan pegun. Okey, terangkan mengapa. Biasanya dia bagi 2 markah ni, 2 markah. Hello, Assalamualaikum Ami. Tengah kelas ni? Okey, baik. Sorry, pengetua call tadi. Okey, apa? Okey, so pertama ada 2 markah. Biasa ada 2 markah ni 2 markah Pertama, apa yang akan berlaku? Apa yang berlaku? Galvanometer tidak bergerak. Okey. Maksud dia apa? Tiada arus arohan elektromagnet. Okey. Dapatlah 1 markah di sini. Kalau sejauh 1 dapat 1 markah, 2 pun 1 markah. Terangkan. Apa terjadi? Cikgu sebut tadi apa? Tiada pergerakan. Ni pegun ni, keadaan pegun. Bermaksud apa? Tiada pemotongan medan ataupun medan magnet. Pun boleh juga. Medan magnet. Malas cikgu lukis, tulis. Okey. Dapat 2 markah. Okey, kalau keluar soalan tu lah. Boleh faham Konsep dia senang je. Tiada pemotongan flux, tiada pemotongan flux, maka tiada arohan elektromagnet. Okey. Okey, saya rasa untuk soalan-soalan ni boleh teruskan tak masalah ni. Semua okey dah. Okey, lagi yang penting-penting. Ni apa? Ukur length. Okey, tadi hukum Faraday ingat lagi hukum Faraday? Apa maksud hukum Faraday? Apa maksud hukum Faraday?
Dia cakap tentang apa? Dia cakap tentang makin laju pemotongan flux, makin banyak pemotong flux, maka magnitude makin tinggi. Magnitude arus makin tinggi. Itu hukum Faraday. Maksudnya pemotongan flux bukan pergerakan. Biasanya pelajar di confuse dengan hukum Faraday ni. Okay. Dia cakap apa? Mana hukum Faraday ni? Hukum Faraday. Mana hukum Faraday tadi? Mana hukum Faraday? Hukum Faraday. Ni ke? Bukan. Mana hukum Faraday ni ya? Hilang pula. Ni yang pertama. Hukum Faraday. Hukum Faraday. Ayo, mak, ayo, pak. Ni bukan. Macam gua tunjuk tadi ya? Hukum Faraday. Yang pertama. Ni hukum Faraday. Ramai yang confuse daripada hukum Faraday ni, di mana dia kata bahawa alamak, hai, kita nak minta yang tu hilang pula. Tadi. Okay. Ingat hukum Faraday bukannya disebabkan oleh pergerakan, disebabkan oleh pemotongan flux. Semakin banyak pemotongan flux, okay, makin banyak DGE akan terarah ataupun terasih. Kadar pemotongan flux. Okay, kadar pemotongan flux maksudnya bilangan flux yang terpotong. Baru dapat DGE. Ada dua perkataan, iaitu DGE itulah voltan berkadar terus dengan kadar pemotongan flux. Ni cara ringkas ya. Flux. Flux banyak terpotong maka voltan akan meningkat ataupun DGE akan meningkat. Itu ialah hukum Faraday. Okay. So sekarang tengok hukum Lenz. Apa itu hukum Lenz? Okay. Okay, hukum Lenz, okay, aruhan interaksi boleh jelaskan hukum Lenz. Di mana aruhan interaksi di mana kalau arus itu terkeluar, okay, disebabkan oleh apa? Magnet yang terpotong dengan dawai itu adalah sebabkan dia berkeadaan bertentangan. Mengapa bahawa aruhan adalah sentiasa bertentangan dengan arah perubahan yang menghasilnya? Okay. Kalau dia ada bertentangan, dia bertembung, maka terhasillah satu aruhan elektromagnet. Macam mana cikgu sebut. Contoh hukum masuk dalam. Jadi kutub selatan wujud bagi menentang arus. Okay, kalau lihat di sini. Yang ni utara ke selatan? Gunakan hukum gambaran kanan sekarang. Okay. Nampak tak dalam gambar ni? Pen cikgu. Dia gunakan 4 jari ni masuk belakang. Maksudnya utara dia sebelah sini ya. Utara dia sebelah utara sini dan selatan sini. Okey, selatan bertemu selatan apa jadi? Akan menolak Tu kutub utara belah sana, nampak dah. Gunakan pertolongan tangan kanan cikgu sebut tadi. Okey, untuk arah arus yang terasih. Nampak? Arus terasih. Okey, jarum komputer ke kanan ke kiri? Akan ke kiri. Nampak tak? Ke kiri maksudnya di mana yang ni adalah plat positif, ni plat negatif. Nampak ni plat positif, negatif. Nampak tak? Boleh faham tak ni? Sebab ada soalan dia tanya kamu di manakah jarum ini akan pusing, ke kanan ke kiri ke. Okey? Maksudnya kalau arus mengalir dari sini, maka arah ni sebelah kiri lah. Okey, hukum Lenz dia bertentangan. Kalau keluar pula, tadi masuk. Kalau keluar pada diri. Kutub utara wujud bagi magnetik. Okey? Akan jadi kutub selatan balik.
Bila ikut selatan, maka ni kita tengok dia keluar daripada gegelung ni, dia ikut selatan, maka dia akan terbalik lah. Ini akan keluar, ini akan masuk. Nampak? So bagi komunitas akan terpesong ke kanan. Senang je. Senang konsep dia. Kalau keluar, maka dia akan ke kanan. Kalau ke kanan, dia akan ke kiri. Nampak tak gyrometer? Boleh faham? Senang je konsep dia. Kalau magnet tu keluar ke kiri, maka gyrometer ke kanan. Dia bertentangan. Itu dipanggil hukum Length. Okay. Tahu bahawa hukum Length tadi. Hukum Length mengatakan bahawa arah arus terarus adalah sentiasa bertentangan dengan arah perubahan yang menghasilkannya. Ingat perkataan tu. Tolong catat dalam nota ringkas kamu. Hukum Length biasanya keluar dalam soalan. Okey. Tadi. Okay. Tentukan arah pesongan gyrometer. Okey. Arah mana dia keluar? Ni utara kat sini pula ni, ke selatan eh. Jawapan mana? Adakah dia ke kanan ataupun ke kiri? Okay, sebab dia ikutkan tangan tadi, ini selatan. Tapi yang ni utara dengan selatan. Maka apa? Adakah dia ke kanan atau ke kiri? Right. Ke kanan, sure. Ingatlah ni keluar daripada sini. Tadi kita sebut tadi kalau keluar dari sini, dia akan ke kanan kan? Tapi utara selatan dengan ni sama. Dia tidak bertentangan. Okay? Maka dia akan follow. Masuk di sini, dia ke kiri lah. Utara selatan kan, dia mencari partner dia sebab berlainan jantina. So dia akan ikut. Nampak tak? Keluar dari sini dia ikut. Nampak tak? Cikgu ulang sekali lagi ya. Jadi sekarang dia keluar. Magnet tadi dalam, kat dalam. Selatan utara. Kita tahu ni selatan utara. Bila keluar, selatan ni bertemu utara. Jadi magnet pun ikut. Nampak tak? Sama juga kalau ada soalan masuk. Sama sekali kamu tentukan yang mana utara dan selatan. Cuba tengok tu lah. Gegelung itu ke belakang. Maksudnya ni adalah selatan, ni adalah utara. Okey nampak? Dia akan bertemu kan ni. Okey dia akan masuk, maka dia akan follow. Follow masuk. Nampak Ni utara pula. Ni utara, ni selatan. Dia bertentangan Dia akan follow masuk. Jom kita tengok latihan sekali lagi. Okey. So ni masuk Dia masuk. Ni ada dua. Maknanya 2 kali magnet lah. Kekuatan magnet ni lebih besar. Ni magnet dia lebih besar. Lebih tinggi daripada yang ni rendah sikit. Okey, tentukan arah pesongan gyrometer. Okey, kalau magnet besar bermaksudnya kalau gyrometer ada 2 bar, 1 dan 2. Ni untuk 1 magnet biasa. Kalau ada magnet kuat lagi jadi 2 bar. Okey. Pula kos. Hello. Ya. Ada, free tak sekarang? Tengah kelas ni. Tengah kelas. Okay. Oh, nak dia hantar komputer. Kejap tengah kelas. Nanti call Okay. Okay. Okay, tentukan kacau tu hari ni. Okay. So teruskan. Apa tadi? Okay, kalau kekuatan magnet ni tinggi, maka dia ada 2 lah. Masuk ke bar 2. Okay, itu saja. Okay, tentukan arah mana. Okay, persoalannya. Yang ni arah kanan ke atau kiri? Itu persoalannya, selalu biasanya. Okay. Okay, kalau utara bertembung dengan selatan. Okay. Dia akan pergi ikut. Okay. Apa ni? Okay, yang ni sama tak? Selatan
utara dia bertembung, maka dia akan lagi 2 kali lah. Itu perbezaan dia. Kalau keluar, jadi utara, selatan. Okay. Okay, jawab saya tak teruskan latihan ni. Kamu boleh tengok nanti. Cikgu nak teruskan nota cikgu. Latihan kita buat kemudian. Okey, ni termasuk ni. Masuk petua tangan kiri Femin. Tangan kanan Femin Tadi kiri, kata. Tangan kanan. Arus yang terhasil Okey. Setakat ni boleh angkat tangan siapa yang tahu. Semua faham Kalau nak lebih faham, buat latihan Tolong buat latihan. Kerja yang cikgu bagi tu. Okay. Okay, mari tengok. Kita teruskan boleh Lagi berapa minit lagi. Kita teruskan. Iaitu petua tangan kanan Femin. Tadi kiri kita bagi kan. Nak gerakkan motor tengok daya betul. Arus, medan magnet. Ini ialah daya. Kita gunakan tangan kiri kita nak tahu daya tu pergi ke mana. Tapi bagaimana dengan tangan kanan Femin pula? Mari tengok apa kegunaan tangan ni. Dia masih lagi sama. Ini adalah daya. Inilah medan magnet utara selatan. Dan ini adalah arus iaitu daripada positif ke negatif. Nampak? Benda yang sama juga cuma tangan kanan. Okey, mari lihat. So, jana kuasa AT dan yang kuasa AU. Okey, ini bezanya. Yang ada panggil arus terus dengan arus ulang alik. Okey. Biasanya arus terus cikgu sebut itu ada premium positif dan negatif. Tapi arus ulang alik ni dia cepat berubah. Ada positif, sekejap jadi positif, sekejap jadi negatif, sekejap jadi positif, sekejap negatif. Terminal dia berubah. Okey, contohnya untuk arus terus kita gunakan dynamo. Okey. Ni panggil apa ni? Ingat lagi? Apakah ni? Okey. Benda ni yang penting yang menghasilkan arus terus dengan ulang alik. Kau apa? Selalu keluar exam ni. Cikgu dah beritahu dah suruh hafal ni. Kamu? Kumulit. Tulis dalam chat. Mas sangat cakap. Mana? Seorang tak jawab. Apakah benda tu? Apakah benda ni? Apakah benda tu? Komutator. Komutator. Okay. Komutator kena faham yang ni selalu keluar exam Ditanya kamu apakah bahan AX ni contohnya. Jawapannya lah komutator. Komutator untuk arus terus ada satu saja, yang arus ulang alik ada 2. Okay, itu beza antara arus terus dan arus ulang alik yang menjanakan arus aruhan elektromagnet. Arus elektromagnet tak semestinya keluarkan arus terus ya, tetapi boleh mengeluarkan arus aruhan elektromagnet, boleh menghasilkan arus ulang alik. AU. Okey, tengok tu. Bila digerakkan motor, adakah digerakkan? Ini bukannya digerak sendiri kali ini digerakkan. Okey, dia digerakkan memotong flux itu, dan flux itu akan mengalir dan menghasilkan arus aruhan elektromagnet. Okey, yang ni apa dia? Hasilkan apa? Hasilkan arus AU sebab komutator dia ada 2. Itu perbezaan ya. Okey, cuba tengok tuan-tuan animasi ni. Bayangkan cikgu sambungkan je dengan satu pedal, air jatuh ni, pedal yang bulat tu kan. Air melimpah, dia akan berpusing. Berpusing dengan sendiri, sentiasa berpusing sebab air ni akan berpusing sentiasa kan. Ni contohlah, cikgu gunakan air sungai sentiasa mengalir dan dia pusingkan benda alah ni. Okay, benda alah sentiasa pusing, sentiasa membuat potongan flux. Okay, utara selatan, banyak ni jaringan-jaringan ni, medan-medan ni yang telah dipotong oleh dawai besi ni dan menghasilkan arus aruhan elektromagnet. Tengok, sekejap kanan, sekejap kiri, sekejap kanan, sekejap kiri, sekejap bawah, sekejap atas kan. Ini maksudnya dia punya terminal dia sentiasa berubah. Okay,
jana kuasa untuk AU. Yang ni yang sesuai untuk jana kuasa AU yang digunakan dalam hempangan hidroelektrik. Okay, ada sebab kenapa AU ni diguna pakai, bukan guna AT. Okay, AU ni dia boleh menggandakan pemotongan flux. Kita akan belajar tentang transformer nanti. Ibu. Panggil ibu. Okay, so prinsip kerja jana kuasa arus dinamo. Kita tengok. Dinamo ni adalah satu komutator. Maksud dia menghasilkan apa? Arus terus. Okay, kita pusingkan. Bagaikan kita pusingkan roda basikal. Yang melekat pada roda basikal dipusingkan ke kanan. Okay, maksudnya daya ke kanan. Ataupun daya ke atas. Dari ke atas dia pusing ke kanan lah kan. Dan ke bawah. Nampak tak? Dia pusing ke atas maksudnya gunakan hukum tangan kanan Fermin. Daya ibu jari dulu letak ke atas. Dan tengok dia punya utara selatan tu kan. Utara selatan yang tu. Dan arus dia akan masuk. Tengok arah dia masuk. So maka arusnya adalah masuk ke dalam. Dan ini mesti keluar lah. Sebab dia ke bawah kan. Arus dia keluar. Arus bawah. Utara selatan, arus keluar. Sorry. Betul lah. Keluar. Nampak tak? Susah sikit nak imaginasi ni. Cuba kita tengok sekali lagi. Okay, kedudukan gegelung pertama. Tiada pemotongan flux. Okay, di mana kita tahu bahawa flux itu berada keadaan straight. Kalau keadaan ni maka tiada pemotongan flux. Okay. So tak lakukan pemotongan. Kalau dipusingkan gelung ni, pusing dia pusing ke bawah. Okay. Dia pusing ke bawah nampak tu. Maka terpotonglah jaringan medan ni. Ada pemotongan flux maka OSK. Tahu OSK? Oscilloscope tahu dia ada kalau ada pemotongan dia keluar titit mati. Kan tu oscilloscope kalau tak pakai dah oscilloscope ni. Pakai elektron digital punya. Okey, pemotongan sebab semua aruhan maksimum terasih. Okey. Masa ada pergerakan arus masuk. Nampak? Kenapa cara kita tahu arus masuk sini? Bukan masuk sini. Sebab gunakan hukum tangan kanan Fleming. Okey, ni arus Ni utara selatan, maksudnya cikgu tak utara selatan sini dulu. Dan daya naik ke atas, masa arus masuk alam. Dan kalau ikutkan ini, arus keluar. Utara selatan, daya ke bawah, arus keluar. Dari tengah cikgu keluar. Maksudnya dia keluar. Okay. Susah nak bayangkan dengan dalam keadaan macam ni, payahlah. Tak apa, kamu faham lah. Okay, arus mengalir dari Q ke P. Okay, tahu arus mengalir Q ke P. Right. Ini guna arus terus Okay, sekarang ni dia pusingkan lagi. Pusing separuh lagi. So, kalau keadaan ni tiada pemotongan flux lagi sekali So, tiada pemotongan flux. Dan dia pusing terus sekali lagi ke bawah. Ni ke atas. Maka berlaku sekali lagi pemotongan flux. Okay. Okay. Yang cikgu cerita ni biasanya keluar dalam soalan struktur. Dalam 10 markah. Ceritakan bagaimana pemotongan flux itu berlaku. Kamu ada 5 poin di sini, kamu ceritalah macam mana kamu cerita. Kalau keluar soalan ni sangat senang. Kamu goreng je. Okay, kitaran berulang-ulang. Dapatlah satu hasil. Bentuk gelombang dalam oscilloscope. Okay, bagaimana pula dengan prinsip jana kuasa ulang-alik? Ingat perbezaannya adalah dari segi kumulator. Okay. Sama juga konsepnya, bila berlaku keadaan straight macam ni, tiada pemotongan flux. Kedua, dia ada pemotongan flux. Tiga, dia jadi tiada pemotongan flux. Cuma yang bezanya, dia ada satu lagi. Masuk komutator yang kedua iaitu berada di posisi bawah. Nampak di bawah. Jadi dia macam tadi kita punya arus terus ke atas je. Tapi yang untuk ulang-alik, dia ada amplitude bawah sekali. Dia gelombang dia makin ke bawah. Okay, itu bezaan ulang-alik dengan arus terus.
Okey. Cakap tu je kot. Boleh Masa dah pukul 12.10. Ada yang penting lagi. Ini semua soalan-soalan Tolong buat soalan. Try tengok soalan-soalan yang ada dalam buku rujukan kamu. Okay. Tekan belajar. Kalau ada masalah, tolong beritahu cikgu Okay, habis untuk aruhan elektromagnet. Arus aruhan elektromagnet Setter. Dan untuk pelajaran hari Jumaat ni, cikgu dah minta kamu study dulu berkaitan dengan satu tajuk khas iaitu transformer. Okay, transformer. Bukannya tentang Decepticon dengan transformer tu. Ini transformer Apa fungsi transformer? Bagaimana transformer? Ada berapa jenis transformer? Tolong baca dahulu. Okay, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Tak ada. Tak ada, boleh faham Okay. Boleh. So hari Jumaat ni tolong baca dulu tentang transformer saja. Okay, lepas transformer kita belajar apa? Sikit-sikit lebih Penjanaan kuasa pengantaran ni pun tolong baca. Dua-dua ni baca. 16 dan 17 ni. Tolong baca Transformer dengan penjanaan kuasa pengantaran. Kalau ikutkan dalam buku teks, kejap. Kita masih elektronik ni. Dalam buku teks kita ada transformer kan. Satu lagi bawah dia adalah cara bagaimana daripada empangan hidroelektrik tu sampai ke rumah kamu. Kan kamu tahu guna je kan elektrik. Tapi bagaimana daripada empangan sampai kita tahu bahawa semakin panjang wire, rintangan semakin tinggi, betul tak? Kalau rintangan semakin tinggi, maka voltan yang datang ke rumah kamu takkan dapat. Kadang-kadang tak ada langsung sebab semakin terbebas keluar daripada tenaga. Okay? So macam mana transformer digunakan pakai untuk menghasilkan arus yang mengalir terus ke dalam rumahku dengan voltan yang ditetapkan. Okay? So untuk elektromagnet settle sampai transformer dengan perjalanan kuasa So kita akan sambung lagi tentang elektromagnet. 1, 2, 3. Ada lagi 3 tajuk besar ni Okay, cikgu terpaksa cepat sorry Kalau aku tak faham, beritahu cikgu. Cikgu tak boleh nak ajar secara macam dalam kelas Dalam ni kita terpaksa teruskan. Sebab cikgu lebih suka habis belajar kita banyak buat latihan. Lepas ni buat latihan banyak. So elektrik settle dah, elektromagnet pun hampir settle, lagi 2 tajuk 2 tajuk kecil. So kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Okay, that's all today for today class. Terima kasih cikgu. Ada soalan, tolong maklum dengan cikgu. Okay, itu saja. Terima kasih semua. Bye-bye. Cikgu. Cikgu. Yelah.